Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini video saya yang ke-20. Saya rasa macam anggap seminggu saya tak buat video apa-apa ni. Okay, sebabkan oleh banyak benda yang saya nak kena settle lah. Okay, ada benda yang berbangkit semua. Okay, barang-barang yang saya jual lah. Okay, tapi semua masalah tu dah selesai. So, hari ni saya cuba buat lagi satu soalan. Okay, hari ni saya nak buat soalan SPM tahun 2018, iaitu soalan ADMAT kertas 2. Okay, mari kita tengok soalan dia. Soalan 4. Okay, markah dia adalah 7 markah. Okay, kalau kita lihat kat sini 7 markah. Okay, soalan dia boleh tahan panjang juga bila dah namanya 7 markah tu banyak tu. Okey, mari kita baca soalan dia. Okey, soalan dia berbunyi, rajah 2 menunjukkan pelan bagi sebuah taman berbentuk segi empat tepat PQRS. PQRS, okey. Taman itu terdiri daripada sebuah kolam berbentuk semi bulatan PTS. Okey. Yang ini adalah semi bulatan, jadi maksudnya PS ni adalah diameter. Okey. So di antara dengan saya nak bagi nama barulah halang tu Okay, so mungkin dekat sini saya boleh nama dia O. Okay, so PTS ni adalah semi bulatan. Boleh tak kita bagi color. Okay, kolam. So kolam ni, okay, so sini kolam kali hijau, pelik pula, tak apalah. Okay, color je kan. Okay, so sini kolam. Okay, lepas tu dia ada kawasan berumput PQRST. Okay, ni kalau saya buat biru pula, nampak sangat terbalik, tak apa lah. Okay, asalkan boleh tunjuk contoh jadi lah. Okay, okay, hijau kolam, biru kawasan berumput versi saya. Soalan dia kata, okay, pusat penyataan dia kata diberi bahawa SR ialah 6Y. SR, okay, mari kita label dia. Sepanjang daripada S ke R, okay, adalah 6Y. Okay, QR ialah 7S. QR ialah 7S. Okay, saya label sini pula. Okay, 7S. Okay, saya pasang tadi dalam video video YouTube saya yang sebelum ni, ada yang tanya saya guna apa. Okay, yang ini saya guna Microsoft Surface yang boleh touch tu, yang ada pen tu. Okay, lepas tu macam mana nak capture dia, anda boleh download apa-apa software untuk capture screen. Itu je. Okay, lepas tu dia kata apa, luas taman berbentuk segi empat tepat PQRS adalah 168. Okay, PQRS, katakanlah saya bagi nama dia area untuk PQRS adalah 168 meter persegi. Okey, selepas pada tu perimeter kawasan berumput. Okey, kawasan berumput PQRSTP. Okey, so perimeter, tak apalah, perimeter saya guna sama. Okey, PQRS PQRST. Okay, sama dengan 60 meter. Okay, kolam dalam kedalaman seragam. Okay, kolam ni dia ada baik kecil sikit, ini besar. Okay, okay, kolam dengan kedalaman seragam mengandungi 154 meter persegi air. Okay, so yang ini kolam PTS ni. Okay, kita kena olah dia. Okay, bila nak keluarkan maklumat dia dalam bentuk lukisan, sebab kita kena buat 3D. Bila 3D isi padu, dia kena ada panjang, lebar dan juga tinggi. Okay, mari kita cuba lukislah macam mana yang kita faham, asalkan nampaklah gambaran dia. Okay, ini kolam dia. Okay, ini tinggi dia, kedalaman dia. Dia kata kedalaman kan. Okay, boleh lah tu asalkan nak faham je. Okay, kiranya yang ini saya bagi nama dia adalah H. Okay, yang ini adalah PTS. Okay, sini S. Okay, kalau kita tengok ini, kita dah nampak gambaran dia adalah
separuh daripada silinder. Silinder ni kenapa volume dia. Okey, volume untuk silinder apa dia? Sepatutnya yang ini pi j kuasa 2 tinggi, so kena darab dengan half, so dapatlah dia punya isi padu dia. Okey, berbalik pada yang tadi, dia kata 15.4, so saya nak letak nama dia volume untuk PTS dia adalah 15.4 meter padu. Okey, Kang tak berbual meter padu, Kang tak perasan pula ni pi dia suruh guna 22.7. Okey, kita ada missing apa-apa kat sini tak? Okey, sekarang semua maklumat okey, dah ada dah. Okey, kiranya betul ya tu Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, soalan Allah. Ni mula nak berjalan mata ni. Okey, soalan pertama yang saya nak olah adalah daripada yang mana? Okey, sebabkan saya mula jumpa dengan 168 meter persegi. Okey, area ni adalah PTS. Okey, area PTS pula, PQRS. Okey, tulis dulu. Area untuk PQRS adalah 168. Okey, ayat pertama yang saya jumpa Okey, 168 ni berkisar tentang PQRS, iaitu 7X kali dengan 6Y. Jadi saya pun sambung lagi lah. Mana pen saya? Okey, 6Y okey, darab dengan 7X sama dengan 168. Seminggu tak pegang pen apa ni dekat surface ni, rasa kekok pula. Okey, daripada sini saya pemudahkan dia. 7 kali 6 42. Jadi 42 XY sama dengan 168. Okey, saya turun lagi. Okey, yang ini kita boleh bahagi dengan 42 bahagi 42. Saya tulis bahagi 42 bahagi dengan 42, maka saya akan dapat XY. Okey, XY okey, XY sama dengan 4. Okey, daripada sini okey, saya nak boleh buat apa ni, X sebagai tajuk, Y pun boleh sebagai tajuk juga. Katakanlah saya ambil Y sebagai tajuk, jadi Y sama dengan 4 bahagi dengan X. Okey, yang ini saya namakan persamaan pertama. Okey, macam mana saya tahu dia adalah persamaan? Okey, saya tahu dia ada persamaan sebab ada X dengan Y. Confirm persamaan pertama akan ganti dekat persamaan kedua, ataupun persamaan kedua ganti dalam persamaan pertama. Okey, saya pergi ke ayat yang kedua. Perimeter kawasan rumput adalah 60 meter. PQRST adalah 60 meter. PQRST. Okey, lengkuk ni. Okey, saya ambil dulu pernyataan dia. PQRST sama dengan 60. Okey, saya ambil semua PQRS STP. Okey, jadi 60 sama dengan 6Y. Okey, semua yang atas ni 6Y. Okey, so 2 6Y campur dengan 7X. Okey, 7X okey, campur dengan PTS, lengkuk ni, PTS ni. Okey, untuk lengkuk PTS ni buat masa sekarang saya tak tahu. Okey, tapi saya tahu untuk mencari rumus PTS, saya boleh tulis sebagai PTS sama dengan J theta. Okey, J saya berapa? J saya adalah setengah daripada 7X ni. Ni 7X kan. Okey, jadi setengah sebab saya nak cari jari. Ini adalah diameter. Jadi sama dengan 7X bahagi dengan 2 darab dengan 22/7. 22/7 sama dengan potong-potong semua lah. Okey, potong-potong semua saya dapatlah 11X. Okey, 11X apa ni PTS saya dah ada. Okey, masukkan dia. Jadi 60 sama dengan
12Y tambah dengan 7X tambah dengan 11X. Okey, sampai sini okey semua saya harap semua faham tu. Okey, sebab apa ini yang akan jadi panjang ni, confirm. Okey, video saya ni kan okey, yang ini saya boleh tambah ni. Okey, jadi 60 sama dengan 12Y campur dengan 18X. Okey, saya tahu daripada sini semua boleh dibahagi dengan 6, 6, 6, 6. Okey, sebab apa? Sebab ada 6, 12, 18. Ya, bila kita ada peluang untuk apa ni pemudahkan, pemudahkan je. So bahagi dengan 6, bahagi dengan 6, bahagi dengan 6. Soal saya punya ni makin sengit pula. Minta maaf ya. Okey. Jadi 10 sama dengan 12Y campur dengan 3X. Okey, yang ini saya boleh namakan dia sebagai persamaan kedua. Dah jumpa ada persamaan kedua. Okey, jadi kita nak buat apa sekarang? Nak buat apa lagi? Persamaan pertama ganti dalam persamaan kedua. Persamaan kedua, jangan ambil persamaan kedua ganti persamaan pertama dia rancah sikit lah. Dia apa ni, X, Y semua. Okey, ambil ni, kan simple. Okey, kita pun tulis lah persamaan pertama. Okey, saya suka tulis ni, bagi tahu dekat pemeriksa saya nak buat apa. Persamaan pertama ganti dalam persamaan kedua. Kalau pemeriksa tak faham juga, tak tahulah. Okey, tu pemeriksa lah tu. Kenapa kalau dia tak faham saja. Okey, jadi dan pada sama, bila persamaan pertama ganti dengan persamaan kedua saya akan tulis balik semua. Kalau yang boleh congak apa ni, boleh nampak terus ya, tak apa. Saya kadang-kadang dulu saya punya kesilapan ni, saya duk anggap Y ni ambil ganti mulalah tinggal nombor 2 ni. Dulu saya suka buat macam tu, salahnya. Jadi sebab tu saya tulis je semua kali 2Y campur dengan 3X. Okey, saya ada 10 sama dengan 2Y, saya ambil semua ni 4 bahagi dengan X tambah dengan 3X. Daripada sini yang ni jelas, terang dan nyata. Okey, X darab semua kiri dan kanan dengan X. Okey, maka saya akan dapat 10 sama 10X. Okey, 10X sama dengan 8 campur dengan 3X kuasa 2. Dah ada kuasa 2 ni, dia akan dapat X pertama dan juga X yang kedua. Jadi saya samakan dengan kosong. Jadi kosong sama dengan 3X kuasa 2 tolak dengan 10X tambah dengan 8. Pastikan masukkan 10X ni betul, jangan buat salah pula. Okey, kita pergi versi yang saya lama. Kalau apa ni, versi sudah sekarang terkait QN lah. Okey, versi saya lama dulu yang ni lah. Okey, SPM tahun 2002. Okey, saya pun tak ingat dah. Okey, darab silang. Okey, 3X kuasa 2 8. So maksudnya 4 kali 2. Okey, 3 kali 2 6 tambah dengan 4X dapat 10. Ni ada negatif. Okey, sepatutnya negatif 6X, negatif 4X, negatif 10X. Negatif positif. 4 kali 2 8. Okey, ni guna tanpa congak. Okey, guna tanpa congak pula. Guna tanpa kalkulator. Okey, jadi sama dengan 3X tolak dengan 4. Okey, X tolak dengan 2. Okey, daripada sini saya akan dapatlah saya punya nilai dia. X sama dengan 4/3 dan juga X sama dengan 2. Okey, sekarang X dia ada 2. Kita nak ambil yang mana satu? Saya nak guna yang 4/3 ke saya nak guna apa ni dengan apa ni 2? Okey, saya pun tak pasti nak guna yang mana satu. Jadi, apa kata kita sambung lagi? Sebab apa? Sebab saya tak dapat lagi nilai Y. Okey, untuk Y saya dah apa? Ambil X dulu lah. Okey. X sama dengan 4/3, X sama dengan 2. Okey, Y yang pertama sama dengan 4 bahagi dengan 4/3. Tambah ada ni X sama dengan 4/3 ganti dalam persamaan pertama. Saya tak tulis pula ni. Semua ni ganti dalam persamaan pertama. Baru jelas. Okey,
So tekan-tekan kalkulator ni. Okay, so kita dapatlah nilai dia 3. Okay, untuk Y yang kedua pula. Okay, ambil X sama dengan 2 ni, ganti dalam persamaan pertama. Jadi 4 bahagi dengan 2 sama dengan 2. Okay, daripada pernyataan ni atas, dia ada bagi tahu X tak sama dengan Y. Okay, ingat kena perasan ya. Okay, mari kita tengok soalan. Tu, X tak sama dengan Y. Okay, bila disebabkan X tak sama dengan Y, okay, untuk yang bahagian ni saya tak boleh terima lah. Bahagian ni hodoh macam ni. Okay, untuk bahagian ni saya tak terima. Potong dia macam ni. Potong dia macam ni lah. Okay, so untuk ini kita tak terima lah. Okay, jadi kita ambil lah yang oleh sebab yang ini, jadi X sama dengan 4/3. Jadi Y dia sama dengan 3. Okay, sampai sini faham Okay, boleh? So dia mudah aja. Okay, saya cuba pergi step by step. Habis slow saya ambil ni. Okay, punya lama quarantine. Okay, okay, saya pergi yang seterusnya pula. Nampak sangat tak straight. Okay, tak apa lah, abaikan je. Okay, daripada soalan ini okay, so saya nak tanda. Okay, yang ini saya dah dapat. Tak nampak Okay, yang ini saya dah dapat. Okay, yang ini saya dah guna dah maklumat dia. Okay, yang ini saya belum guna lagi. Ingat bila setiap apa ni maklumat yang dia bagi tu mesti kita kena guna. Jadi saya kena ambil yang ini semua ni, saya kena guna pakai dia. Sebab dia nak find the depth in meter of the water in the pond. So dia nak H ni berapa. So kita ambil je semua ni. Okay, masukkan dalam persamaan setengah daripada silinder. Okay, boleh? Okay, kita pun ambil lah. Okay, kita pun letak V PTS sama dengan 15.4. Okay, 15.4 okay, sama dengan 1/2 okay, darab dengan isi padu silinder pi J kuasa 2 darab dengan H. Okay, sama dengan okay, 1/2 kali dengan 22/7 okay, kali dengan J. J dia apa? J dia adalah jari. Okay, so jari dia apa? Jari ni obviously ni lah PO tengah tu. Jadi dia adalah 7x/2. Saya nak ubah 7x dulu. Okay, dalam kurungan 7x/2 kuasa 2 kali dengan H. Okay, dalam kes ni saya tak ada guna Y ke apa benda pun, semua tak ada. Okay, so saya nak guna H sahaja. Saya nak guna X sahaja. Okay, X dia adalah yang ini 4/3. Okay, mari saya cuba buat bagi kemas. Okay, 15.4 sama dengan 1/2 kali dengan ini semua. Okay, ini nak padam, salah ni. Okay, yang ni potong-potong semua. So saya dapat 11/7. Okay, okay, 11/7 kali dengan 7/2 kuasa 2. Saya dapat 49/4. Okay, darab dengan X kuasa 2. X saya adalah 4/3 kuasa 2. 4/3 kuasa 2 kali dengan H. Okay, sampai sini boleh ni agak overwhelming sikit kat sini. Okay, mari saya pergi satu persatu. Okay, yang ini 7, saya boleh simplify dengan yang ini. So saya dapat 7. Okay, lagi apa saya boleh simplify lagi? So sini 4. Okay, so ini saya potong dengan yang ini. Okay, proceed lagi lah. Kan nampak serabut. Okay, 15/4 sama dengan okay, 77/4. 77/4 darab dengan 4 kali 4 kuasa 2 16 per dengan 9 kali dengan H. Okay, daripada sini, okay, yang ini saya boleh simplify semua ke? Okay, so saya boleh lagi simplify. Okay, so sini 4, so sini 4. Okay,
Darab silang semua ni, kita katakan saya darab silang dia. Okey. 15.4 sama dengan 77 kali 4. Oh, yang ni saya tak kira pula. 77 kali 4 308. So 308 bahagi dengan 9 kali dengan H. Yang ini macam mana cara paling senang nak selesaikan dia? Sebab dia bukan saya gelak student yang tak tahu. Dia ada student saya yang bila tengok ini, alamak, dia jadi lost. Senang je. Bila kita jumpa pecahan dengan tak pecahan, jadikan dia pecahan. Divide by 1. So sekarang kita boleh darab silang. H ni abaikan je. Yang ini darab dekat sini. 9 darab kat sini. Boleh So 15.4 darab dengan 9 bahagi dengan 308 sama dengan H. Itu saja, mudah je. Tak usah so daripada sini tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator, kalau salah juga kena ketuk tampi tu. Tekan-tekan semua. So kita dapatlah 0.45 meter. So insyaAllah kalau betul kita punya jalan kerja semua ni, dapatlah 7 markah tu. Agak boleh tunjuk tak keseluruhan dia. Panjang sangat sampai dia pun nangis dia. Boleh tahan jugalah panjang dia tu. Dia bila nak tackle soalan masalah ni, kita pergi satu persatu. Kalau dia pergi ayat yang pertama, dia kata diberi yang ni, tulis yang itu dulu. Seterusnya masukkan lagi satu. Lepas tu dia ada, kalau ada pernyataan macam X tak sama dengan Y ni, keluarkan dia. Macam tadi saya tak keluarkan sebab saya dah memang boleh ingat. So kalau tak ingat yang ni, tak apa, tak ada masalah. Ambil pen tu, X tak sama dengan tulis dia punya pernyataan dia. Saya kena capai ni. Sebab bila kita ada meter persegi yang kuasa 2, mesti akan ada X yang pertama, X yang kedua, Y yang pertama, Y yang kedua. Itu je trik dia. Yang seterusnya, keluarkan maklumat satu persatu. Tengok macam tadi saya keluarkan untuk luas dahulu. Lepas tu saya pergi untuk perimeter. Lepas tu yang terakhir baru saya pergi yang kolam. Dia soalan MX selalunya saya jumpa macam tu lah. Ayat yang pertama keluarkan dulu ayat yang pertama. Tengok macam ni saya buat ni. Ini yang pertama untuk luas. Lepas tu pergi pula untuk perimeter yang kedua. Lepas tu baru pergi untuk yang ketiga. Dia punya kedalaman dia. Jadi bila kita dapat soalan yang masalah yang 7 markah ni, pastikan kita tengok dia punya masalah dia, kita selesaikan ni step by step, satu persatu. Dan pada masa yang sama, pastikan kita punya jalan kerja, kita punya minus tu semua elok. Dulu saya kurang markah sebab apa? Sebab minus ke laut, sana nak pergi, sini nak pergi. Senang je. Bila kita ada masalah, kita jumpa pintu tu, kita pergi dulu pintu pertama. Lepas tu kita cuba buka dia. Bila dah buka, alamak dia stuck sekejap. Biarkan dulu. Pergi untuk pintu yang kedua. Cuba buka dia. Stuck lagi. Baru kita pergi dekat pintu yang ketiga. Mungkin pintu yang ketiga tu baru kita jumpa dia punya penyelesaian dia. Dia sebab bila soalan MX ni dia berkait. Boleh so saya daya upaya untuk ceritakan macam mana saya tackle soalan MX ni. Saya harap semua student faham lah. So kalau nak tanya soalan, boleh tanya dekat komen kat bawah tu semua. Hari ni apa bulan? Tak terkira dah hari ni apa bulan. Hari ni 13 April. Hari Senin. Sepatutnya besok habis PKP kan. Tak habis lagi. Disambung lagi sampai 28. Kepada semua student SPM ke PT3 ke, saya teringin nak buat soalan daripada PT3 tapi nanti saya cuba buat lain. Good luck untuk semua orang. Kalau mana yang belum subscribe dengan channel saya, boleh subscribe. Kalau suka, tanda like. Itu sahajalah untuk hari ni.
Kalau besok saya berkesempatan buat soalan, saya buat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.